Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi sama-sama pada malam ni kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesihatan yang baik, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kehidupan, nyawa dan kehidupan kepada kita, alhamdulillah. Masih lagi diberi peluang kita berjalan di muka bumi Allah, masih lagi kita boleh mengangkat kaki lagi, masih lagi kita boleh mengangkat tangan lagi, alhamdulillah. Masih lagi kita boleh melihat lagi, masih lagi kita boleh mendengar lagi, alhamdulillah. Masih lagi kita boleh makan dan minum lagi, makan dan minum lagi. Dan masih lagi diberikan penginapan, rumah yang agak selesa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama berkemungkinan di luar sana ada orang yang berkemungkinan tidak ada rumah, dan ada juga orang berkemungkinan tidak ada makanan sebagaimana makanan yang kita ada ni, alhamdulillah. Jadi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah dengan kita melakukan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang sentiasa ikhlas dan istiqamah dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhlas dan istiqamah juga dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah, dan ikhlas dan istiqamah juga dalam kita beramal dengan ilmu, ikhlas dan istiqamah juga dalam kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni kita sekali lagi dapat bertemu pada malam ni. Maka pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa sedikitlah perkongsian kepada tuan-tuan, insya-Allah. Maka perkongsian pada malam ni kita menjurus kepada satu bab sahaja, satu perkongsian, satu bab yang kecil sahaja. Dan bab ni juga perbincangan yang kita nak bincang pada malam ni, berkemungkinan tuan-tuan pun sebahagian kita dah pun tahu dah benda ni kadang-kadang, dan sebahagiannya berkemungkinan ada beberapa perkara penting berkaitan dengan bab yang kita nak bincang ni yang kita kadang-kadang tak pernah ambil tahu. Sebahagian yang dah tahu mungkin tak ada masalah lah. Baik, apakah perbincangan yang kita nak bincang pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan adalah berkaitan dengan babu al-isti'azah. Bab berkaitan dengan isti'azah. Isti'azah ni apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi pada malam ni kita nak kupas sikitlah berkaitan dengan isti'azah dari pelbagai aspek. Banyak benda kita boleh kupas berkaitan dengan isti'azah ni. Yang pertama di sudut makna dia, sudut makna dia. Dan yang kedua dia punya dalilnya, mai daripada mana isti'azah ni. Dan juga isti'azah ni ketika mana kita nak membaca Quran, bagaimana cara kita nak baca, nak baca secara kuat ke, secara slow ke. Dan juga ketika mana dalam sembahyang, bagaimana kita nak baca setiap rakaat ke tuan-tuan dan puan-puan, ataupun rakaat yang pertama sahaja. Dan isti'azah ni, lafaz a'udzubillah ni, dia ada kepelbagaian lafaz ke ataupun hanya ada satu lafaz? Kita akan cuba bincangkan pada malam ni, insya-Allah.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan isti'azah ni, lafaz a'udzubillah ni, kita nak tahu dulu makna isti'azah tu apa dia. Isti'azah, orang ada sebut isti'azah, saya ada sebut isti'azah. Isti'azah ni kadang-kadang sebahagian daripada kita pun tak tahu. Tahu kata isti'azah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi maksud isti'azah tu kita pun tak tahu. Kalimah isti'azah, alif sin ta ain alif zal, kadang-kadang kita pun tak apa nak tahu. Baik, isti'azah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan satu kata nama lah, kita kata satu kata nama yang merujuk kepada lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu semua orang tahu, tak ada masalah apa, no? Isti'azah dia merujuk kepada lafaz a'udzubillah. Maksud kata apabila tuan-tuan menyebut isti'azah ni, menyebut lafaz isti'azah ni, dia membawa maksud lafaz ringkas bagi sebutan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu semua orang tahu. Baik, ada nama lain tak lagi untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni? Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan, iaitu orang panggil juga sebagai ta'awuz, ta ain waw zal. Itu pun orang panggil juga. Isti'azah pun orang panggil, ta'awuz pun orang panggil. Itu semua tak ada masalah lah benda tu. Dia punya istilah-istilah tu biasanya kita dah pernah dengar. Pernah dengar. Baik, orang tanya, dia kata lafaz isti'azah ni merupakan lafaz ringkas bagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sama sebagaimana kalau tuan-tuan menyebut bismillahirrahmanirrahim contoh, maka lafaz ringkas bagi bismillahirrahmanirrahim orang panggil basmalah. Gitu. Basmalah, no? Basin mim lam ta marbutah. Itu pun lafaz ringkas juga. Baik. Kemudian kalau tuan-tuan menyebut alhamdulillahirabbil alamin, itu orang panggil apa? Kalau lafaz ringkas dia adalah hamdalah. Ha mim dal lam ta marbutah. Masya-Allah, no? Orang Arab ni dia ada lafaz ringkas dia. Lafaz ringkas yang merujuk kepada satu-satu lafaz. Baik, yang biasa kita dengar tuan-tuan dan puan-puan, kalau disebut Allahu Akbar, semua orang tahu takbir, itu lafaz ringkas dia. Kalau disebut subhanallah, itu tasbih. Kalau disebut la ilaha illallah, itu tahlil orang panggil. Itu kita ada sebut majlis tahlil, doa tahlil dan sebagainya. Tahlil tu la ilaha illallah tu tahlil, taha bulat lam ya lam. Tahlil, no? Jadi tuan-tuan boleh fahamlah sebab apa dipanggil majlis tahlil, no? Kalau kita bertahlil di rumah kenuri umpamanya, sebab apa dipanggil majlis tahlil? Kerana dalam doa-doa tahlil tu, dalam wirid tahlil tu ada sebutan la ilaha illallah 10 kali, 30 kali, 50 kali atau 100 kali. Dengan sebab tu dipanggil wirid semua yang kita dok baca kenuri tahlil tu dengan doa tahlil ataupun wirid tahlil ataupun majlis tahlil. Boleh faham, no? Baik, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut astaghfirullahal azim, dia punya lafaz ringkas dia istighfar. Gitu, no? Istighfar lafaz ringkas dia. Baik, kalaulah kita menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, apa lafaz ringkas dia tuan-tuan dan puan-puan? Hauqala. Ha pedas, waw, qaf, lam. Hauqala, no? Hauqala ni lafaz ringkas bagi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, no? Baik, kalau kata ketika azan contoh, kita sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu orang panggil apa? Hayya 'alatain. No, hayya 'alatain. Hayya 'ala itu merujuk kepada dua hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah dalam azan. Itu dia punya nama-nama tu untuk merujuk kepada lafaz ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana kita menyebut istilah-istilah tersebut. Jadi harap tuan-tuan boleh nampaklah, no, pada malam ni sebab apa kita menyebut lafaz-lafaz ringkas tu untuk kita meringkaskan cakap sebenarnya. No, kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia jadi panjang cakap kita. Jadi orang Arab dia tak suka banyak panjang, dia suka buh tajuk. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, isti'azah ni maksud dia apa dia? No? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah ni dengan maksud talabul minta perlindungan, talabul hifz. Kita apabila kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tentu kena tadabbur dia punya makna a'udzubillah tu aku mohon perlindungan. Maksud gitu. Jadi isti'azah ni adalah satu bentuk permohonan
kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan dari sudut melindungkan diri kita. Macam tu. Melindungkan diri kita daripada mana kita minta lindung, tuan-tuan dan puan-puan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzu, aku minta berlindung ya Allah. Billah, dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aku minta berlindung minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Gitu. Jadi apabila tuan-tuan menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tuan-tuan kena tadabbur makna dia. Seeloknya lah, tak tadabbur pun tak apa. Tapi kalau seeloknya kita nak bagi hayati betul-betul, kita sedang memohon pertolongan ataupun memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Itu disebut syaitan, syaitan yang direjam. Maka disebut oleh sebagian ulama menyatakan bahawa syaitan yang dimaksudkan di sini adalah iblis lah. Satu bangsa jin orang panggil. Jin ni dia ada bangsa yang bagus, ada bangsa jin Islam, jin yang tak apa bagus. Jadi iblis ni dikatakan jin, bangsa jin yang tak apa nak bagus. Jadi syaitan yang dimaksudkan di sini adalah kena kepada bangsa jin yang bernama iblis tu. Dan ada juga orang tanya, dia kata ustaz, dia kata kalimah syaitan, shin ya ta alif nun, dia kata syaitan ni, dia kata kenapakah bangsa iblis tu, dia kata dinamakan dengan syaitan, ataupun jin-jin yang tak apa bagus ni kenapa dinama dengan syaitan? Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang tanya macam tu. Maka kalau kita tengok balik ulama disediakan kepada kita jawapan tu, di mana ulama sebut bahwasanya syaitan ni, kalimah syaitan shin ya ta alif nun tu berasal daripada kalimah yang pertama berasal daripada kalimah syaitana, shin ta nun. Tu kalimah dasar dia orang panggil, kalimah asas bagi syaitan ni, dia berasal daripada shin ta nun, syaitana. Syaitana ni maksud dia apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan jangan bubuh nama anak lah. Syaitana ni, syaitana ni dia bermaksud ba'uda, jauh. Gitu. Jauh. Baik, jauh apa yang kalau nak dikaitkan dengan iblis ni, tuan-tuan dan puan-puan, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan ni nama dia tu dah tak apa elok. Nama dia tu bermaksud jauh. Jauh apa tuan-tuan dan puan-puan? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan azab Allah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Dia benar syaitan tu, nama syaitan. Dan sebagian ulama juga berpandangan kalimah syaitan tu berasal daripada syaitan. Tadi syaitana, ni syaitan, shin alif ta. Ada yang kata berasal daripada kalimah syaitan. Baik, syaitan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bermaksud ihtaraqa. Ihtaraqa ni bermaksud terbakar. Terbakar orang panggil. Kerana apa? Syaitan ni dia dijadikan daripada api, dijadikan daripada api. Jadi dia punya kesesuaian nama dia tu, nama terbakar tu kena dengan maksud syaitan tu. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi dia punya nama-nama dia tu dia sesuai dengan makna dia, sesuai dengan sifat depa tu. Sesuai dengan sifat depa, kena dengan nama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau nak mempernamakan anak-anak kita, cucu kita umpamanya, namakan dengan nama yang sangat-sangat baiklah. Tidak semua nama yang ada dalam Quran itu nama-nama yang baik. Jadi tuan-tuan kena tengok makna betul-betul. Kena pergi tanya orang makna ni elok ke tak. Jadi apabila kita mempernamakan anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah kita sedang mendoakan dia daripada dia kecil sampai dia mati. Macam tu. Kita memanggil nama dia tu, Hafizuddin, Hamidullah, Ahmad, Muhammad. Kita memanggil itu dengan kita faham maksud dia, dengan sambil-sambil itu sebenarnya kita sedang mendoakan dia, moga-moga dia jadi sebagaimana nama yang kita letak tu. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita bagi jadi soleh. Tapi dia kata, ustaz saya ni nama anak saya bagus-bagus dah, Hafizuddin, melihara agama contoh, Ahmad yang sangat-sangat terpuji, Muhammad yang dipuji, tapi dia kata perangai dia tak macam Muhammad, dia kata perangai dia tak apa bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda tu biasalah sebagai ujian kepada kita kadang-kala tu, ujian kepada diri kita, keluarga kita. Dan apabila ujian tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok itu dari sudut ujian satu, dan dari sudut kita tu sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Dari sudut kita sebagai ketua keluarga ni, kita kena tengok juga rezeki yang kita ambil tu daripada mana. Kena ramai dah para ulama sufi ni, tasawuf umpamanya, mereka menyatakan antara sebab anak-anak kita ni jadi tak apa nak elok, kadang-kadang asbab sahaja, asbab anak kita tak jadi tak apa nak elok ni tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan rezeki kita cari tu.
kadang-kadang tak apa nak bagus tuan-tuan dan perempuan. Jadi cuba kita cek tengoklah untuk sebagai kebahagiaan rumah tangga kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi, kemudian kalau ditanya kepada kita